apa kan, cakap lukisan buruk ke apa, lantar lah, kita minat kan. Kata kalau nak buat apa-apa kita kena minat. Kita buat sebab minat, bukan buat sebab cantik. Contohlah, aku lukis bukannya sebab aku buat lukisan ni cantik. Bila aku buat, oh cantik lah lukisan ni, so buat lah. Tak, tapi buat sebab hobi. So hobi ni buruk ke tak buruk ke, dah hobi kan, lantak lah. Dari mana hobi kita. So kalau nak buat apa-apa, buat benda yang kita minat, buat benda yang kita suka lah. Assalamualaikum, nama aku Muhammad Afiq bin Akub. Kepada yang belum subscribe, tolong subscribe sekarang. Yang dah subscribe, jangan unsubscribe balik. Okey, hari ni macam biasalah kita buat rutin harian. Ini adalah rutin harian aku, iaitu siapkan order, siapkan tembahan. Okey, aku nak ajar cara lukis guna pensel 8B. Wah, bergoyang pula kamera, lain macam nampak tak? 8B. Lepas tu 8B ni, okey, aku bagi tahu maksud 8B ni dia lagi pekat lah daripada 2B. Kan kita ada grade macam 2B kan, 4B, 6B, 7B, 5B, 8B. Tapi selalunya aku tak beli semua grade lah. Aku akan beli satu atau dua saja. Contoh aku beli 2B dengan 8B saja. So kita boleh berjimat lah. Untuk korang kalau nak mula melukis pun boleh beli 2 je dulu. Kita tak perlu nak beli semua grade pun sebenarnya. Macam HB kan, HB tu sepatutnya yang untuk lukis untuk lukis permulaan lah, macam ni, macam korang buat garisan semua sepatutnya pakai HB. Tapi aku main bantai je pakai 2B sebab nak jimat lah, tak nak beli banyak sangat grade pensel. Tapi terpulang lah dia, kalau macam kita tak nak pakai HB pun kita ada cara dia lah supaya kita jangan tekan pensel kan, supaya bila salah kita boleh padam. So kita kena pandai-pandai adjust lah. So nak jimat ke apa sebenarnya tak ada masalah, cuma cara kita kawal pensel tu kita kena pandai tu je. Okey, tapi nak beritahu kenapa kalau aku lukis aku pegang macam ni, nampak tak? Aku pegang kat belakang. Kenapa aku tak pegang kat depan? Sebab depan ni kalau untuk pekat kan. So aku pegang belakang ni untuk nak kawal dia supaya dia tidak terlalu pekat. Nampak tak? Kat sini ada garisan ni. Okey, lukis baju macam biasalah. Baju selalunya dia akan terlalu banyak sangat dia punya garisan, kedutan. Kat sini pun ada lagi. Asyik goyang je kamera je. Okey, tak apa, macam ni kan. Dekat bahagian butang ni pun sama juga. Ada garisan. Dia garisan ni ada dua lah. Satu selalunya garisan kedutan ni yang terlalu nipis, satu tebal. So kalau macam garisan nipis tu kita pegang kat depan ni, pegang kat depan, kita buat bagi dia nipis macam tu kan. Bagi dia halus lah orang kata. Bukan makhluk halus makhluk halus yang hantu tu, bukan. Itu tahyul tu, syirik. Okey, yang ni lukisan yang halus, bukan makhluk halus. Okey. Macam orang kata kan, melukis ni kalau seeloknya lukis time-time pagi lah kan, pukul 2-3 pagi ke, sebab time tu senang dapat ilham. Sebenarnya untuk lukis portrait tak ada kena-mengena pun dengan ilham tu. Yang maksud dia yang dapat ilham tu, itu adalah lukisan yang macam direka. Macam mana cakap aku pun tak pandai sangat nak cakap pasal lukisan ni. Dia lukisan selain portrait lah. Contoh macam lukis pemandangan ke apa, ataupun pemandangan pun kadang-kadang ada juga yang refer daripada gambar kan, daripada alam semula jadi yang wujud. Ataupun reka yang macam lukisan conteng tu kan, ada yang orang buat macam lukisan cat minyak ke apa, dia conteng, yang tahu boleh jual RM2,000. Sebab yang faham seni lah yang tahu kenapa harga dia RM2,000. So lukisan yang macam tu lah, lukisan yang direka, yang tak wujud, yang tak refer pada gambar. Lukisan macam tu yang sesuai untuk cakap macam tu lah, untuk dapat ilham apa semua kan. Kalau macam lukis portrait ni tak ada ilham pun, kita tengok gambar je. Ada ilham tak ada ilham, lukis je lah, gambar ada kan. Okey, kat sini pun macam biasa juga. Dia sampai kat sini sebenarnya. Ada garisan. Oh tak nampak, lantak lah. Malah nak adjust kamera. Adjust kamera kat atas sangat, bahagian bawah tak nampak. Adjust kamera kat bawah, bahagian atas tak nampak, macam-macam kan. Okey, yang dekat sini dia tak payah tekan pun. Ni keseluruhan baju lah. Dia pakai jaket ni. Selalunya baju yang macam baju t-shirt kan, baju t-shirt, baju-baju yang kain lembut lah, dia akan banyak kedutan. Tapi baju yang berkain keras macam jaket yang tebal, selalunya yang macam tu
dia kurang kedutan. Macam ni jaket dia kurang lah kedutan. Kalau tudung ke apa, tengok tudung memang banyak kedutan. Ni untuk finishing lah, ya. Lepas tu dekat bahagian bawah ni ada kedutan juga. Dia kedutan dia pun sebenarnya semua tak sama. Ada yang terlalu kedut, ada yang tidak, ada yang macam tak berapa nampak, tak berapa jelas. Ada juga kedutan yang jelas. So kita kena pandai main dengan pensel. Benda yang selalu orang tanya macam mana kalau kita tengok orang yang pandai lukis tu lukis sekali je dah jadi, tapi saya buat tak boleh. Yang bertanya soalan macam tu, jawapan dia satu je, praktis je. So kalau kenapa orang lain boleh buat senang jadi, kenapa kita buat susah jadi, sebabkan praktis lah. Kita kena banyak praktis. Dia bukannya ada formula ke apa, dia bukan macam matematik lah, ada formula lepas tu baru jadi. Tak, dia memang kita kena ikut formula juga, tapi dalam masa yang sama kita pun kena praktis juga. Kalau kita tahu kita ada bakat tapi kita tak praktis kan, lama-lama orang yang tak ada bakat tu boleh kalahkan kita. Tahu tak, orang yang gigih usaha boleh kalahkan orang yang berbakat. Hanya disebabkan orang yang berbakat malas untuk usaha. Faham tak? Dia ada bakat tapi dia tak nak buat, dia biar je bakat dia disisihkan bakat dia macam tu je. So rugilah. Orang yang tak ada bakat pun boleh potong kita macam tu. Sama juga macam saya lah. Saya pun asalnya memang tak ada bakat. Memang kawan-kawan sekolah pun semua tahulah saya lukis macam mana. Semua orang ejek dulu, cakap buruk lah apalah. Memang tak ada bakat, tak nampak pun lukisan tu ada bakat. Tapi sebabkan rajin praktis, rajin usaha, ni pun buruk juga ni. Ada orang nak beli, kita jual je lah. First kali kena merendah diri lah, ya. Kalau orang puji ke apa, anggap yang benda tu satu ujian daripada Tuhan, yang Tuhan nak uji kita, nak tengok kita belagak ke tak bila ada orang puji. So jangan ambil serius sangat lah. Selalu apa yang saya buat, orang puji ke apa, saya tak ambil serius. Saya tak rasa, oh betul lah dia puji ni, aku dah hebat lah. Tak ada. Jangan fikir macam tu. Kita kena sentiasa menahan diri, sentiasa rasa nak perbaiki diri, perbaiki lukisan. Kalau ada orang ejek ke apa kan, cakap lukisan buruk ke apa, lantar lah, kita minat kan. Kata kalau nak buat apa-apa, kita kena minat. Kita buat sebab minat, bukan buat sebab cantik. Contohlah, aku lukis bukannya sebab aku buat lukisan ni cantik. Bila aku buat, oh cantik lah lukisan ni, so buat lah. Tak, tapi buat sebab hobi. So hobi ni buruk ke tak buruk ke, dah hobi kan, lantak lah. Dari mana hobi kita. So kalau nak buat apa-apa, buat benda yang kita minat, buat benda yang kita suka lah. Okey, untuk harga kan, ya benda ni banyak kali dah remind, banyak kali dah bagi tahu, tapi ramai juga yang tak tahu harga. Kalau macam ni, ini yang paling murah lah. Kita ada pensel biasa, yang ni pensel 8B ni pensel biasa lah. Lepas tu ada charcoal kan, pensel charcoal tu mahal sikit, tambah RM10 daripada harga pensel 28B ni lah. So yang ni RM60 sebab lukis dua orang tambah RM10 daripada harga asal. Harga asal kalau lukis untuk seorang cuma RM50 sahaja. RM50 je. Free postage tau. Ambil postage teruk bahasa English. Maksudnya post laju lah, free post laju. So korang cuma bayar RM50 tu je. Korang tak perlu nak tambah-tambah duit post ke apa ke kan. Lepas tu free COD lepas tu. Kalau aku hantar kat rumah korang kan, tak payah tunggu post. Kadang-kadang post dia lambat. Kalau kita hantar, kalau COD hari ni siap, hari ni juga hantar. Gila kan. Itu pun free, COD pun free. Gila tak gila tu. Tapi COD daripada Seremban sampai KL je lah. Janganlah korang duduk kat Perlis tu nak COD pula, agak-agak lah. Duduk kat Sabah lepas tu COD je. Habis tu nak aku berenang pula kan. Okey, so COD ni yang dekat je lah, dari Seremban ke KL. Itu pun dah jauh tu Seremban ke KL, sebab ambil masa 1 jam kan dari Seremban ke KL tu. So tak boleh lebih 1 jam lah. Macam Shah Alam, pergi Shah Alam dah lebih 1 jam lah. 1 jam berapa minit dah Shah Alam. Kita rumah dekat area Negeri Sembilan je, tapi Negeri Sembilan yang sempadan lah, sempadan dengan Selangor. So sempadan dengan Selangor, nak pergi KL tu tak ada masalah lah. Nak pergi ke Setia Alam atas Shah Alam, apa namanya lupa lah. Setia Alam ke atas Shah Alam tu. Nak pergi situ memang jauh lah, lebih 1 jam. 1 jam berapa minit lah. Janganlah duduk Kuala Selangor suruh COD kan. Yang dekat-dekat je boleh. Kalau tak boleh COD, kita post laju je lah. Post
Selaju sama je. Dia tak kira Sabah Sarawak, sebab ada juga yang tanya kalau Sabah Sarawak berapa. Sama je Semenanjung Malaysia ke Sabah Sarawak ke free. Kan free, relax je. Mana nak cari harga macam tu. Dah lah lukisan murah free pula tu. Sini ada garisan lagi. Dekat bahagian sini pun ada kedutan. Yang sini dia kedut sebab ada bahagian tangan dia. So biasalah baju kalau dekat bahagian tangan memang akan ada kedutan lah. Macam tu. So nanti dia ni kita, kalau macam korang nak cepat lukis, kita cuma lukis je. Lepas tu bila dah nak siap baru kita detail kan. So kita tak perlu nak macam satu kan, kita buat ni satu detail, lepas tu satu lagi detail lah. Jangan buat semua, lepas tu dah nak siap baru detail tu. So lukisan tu akan nampak lagi cepat siap lah. Okay, ni bahagian dekat bawah sama juga. Sini pun ada kedutan. Selalunya kalau melukis ni kan, sebenarnya melukis ni dia, kita boleh paksa sebenarnya. Ada mood ke tak ada mood ke, paksa je. Lepas tu jangan fikir kalau macam hari ni tak ada mood lah, tak nak lukis. Jangan fikir macam tu. Ada mood ke tak ada mood, paksa je. Kalau kita ikutkan malas kan, nanti sampai bila-bila pun kita tak akan rajin. Kena ajar diri untuk jadi rajin. Kadang benda yang kita hobi pun kita malas nak buat. Dia saja ada hobi melukis kan, tapi kadang kita malas juga nak buat hobi kita. Ada orang hobi yang suka main game, kadang ada masa dia malas nak main game. So hobi pun kena paksa juga. Buat macam belajar. Dulu nak belajar kena paksa, tak minat belajar. Macam tu lah, hobi pun kena paksa juga. Solat pun kena paksa. Janganlah cakap tak ikhlas kan. Kadang orang yang dipaksa solat tu, kita kata dia tak ikhlas lah sebab solat sebab terpaksa. Solat tu benda wajib. Paksa ke tak paksa ke memang kena buat. Tak ada pun Tuhan kata okay, kalau yang ikhlas dia solat, kalau tak ikhlas tak payah solat. Tak ada macam tu. Dia ikhlas ke tak ikhlas ke solat je. Memang kita kena paksa. Lama-lama dah jadi terbiasa. Mula-mula memang macam dipaksa kan, lama dah jadi terbiasa lah. Dah tak rasa dipaksa lagi. Sama juga macam lukis. Mula-mula je macam terpaksa untuk melukis, kita paksa diri untuk rajin. Lama-lama kita dah biasa lah, kita pun dah lali lah, kita tak ada rasa terpaksa dah. Okey, itu sajalah perkongsian untuk hari ini. Harap video ni dapat memberi manfaat. Macam mana cara saya lukiskan saya ni pun tak adalah pro sangat macam lukis lain, kita ni masih biasa je. Terima kasih kepada semua yang dah tengok video ni sampai habis, walaupun video ni entah apa-apa kan, boring ke apa ke. Harap apa yang saya kongsikan, apa yang saya beritahu ni korang dapat praktikkan, dapat memberi satu pembelajaran yang baru lah untuk korang. Sebab saya tahu selalunya macam dekat sekolah ke apa, kita jarang dapat pendidikan yang detail pasal seni lukis yang macam ni, lukis portrait ni kan. Selalu kat sekolah kita banyak lukis pemandangan lah kan, itu benda-benda lain. So channel ni bukan sahaja khas untuk pendidikan lukisan portrait sebenarnya. Lepas ni maybe saya akan buat lain juga. So korang komen kat bawah, saya boleh juga buat lukisan landscape ke pemandangan ke, tapi boleh guna pensel. Tu ramai tak tahu kan. Selalu orang ingat bila lukis pemandangan je kena guna colour air lah. Sebenarnya nak guna pensel pun boleh jadi real juga. Kita boleh nampakkan lukisan tu jadi real hanya kan dengan guna pensel je. InsyaAllah nanti saya buat bila ada masa lah. Tak tahulah bila ada masa tu. Okay, thank you kerana tengok channel ni. Jangan lupa support channel saya. Lupa bagi tahu, video ni sebenarnya tak ada cut tau, tak ada cut, tak ada edit apa-apa. Memang saya live macam ni, spontan macam ni. Salah ke apa, so minta maaf lah kalau salah cakap ke apa, sebab ini secara spontan, tak ada cut, tak ada edit apa-apa. Cuma kita letak background music je. Okay, terima kasih kerana tengok video ni. Bye bye, jumpa next video. Jangan lupa komen untuk korang nak saya lukis apa lagi lepas ni.